Dalam subtopik ini, kita akan bercakap tentang Malayan Union, tentang ciri-ciri Malayan Union, penentangan yang dilakukan, sebab penentangan, dan bagaimana uh, selepas Malayan Union membawa kepada pembentukan Suruhanjaya REIT yang seterusnya membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Malayan Union ialah satu simbol penentangan yang sangat hebat. Selepas Jepun menyerah kalah dan British datang semula ke Tanah Melayu, Parlimen British telah meluluskan Malayan Union pada 10 Oktober 1945. Jelas sekali orang British sangat tidak berpuas hati kerana orang Melayu telah membenarkan ataupun membantu Jepun pada awalnya untuk mengeluarkan British daripada Tanah Melayu. Jelas sekali bahawa wujudnya satu usaha yang ketara, yang mendesak agar mereka diberikan kemerdekaan. Justru itu wujudnya ataupun Parlimen British telah meluluskan Malayan Union dengan kata lain ke arah usaha mewujudkan pemerintahan tanah Melayu ini oleh orang Melayu sendiri ataupun oleh penduduk di tempat ini. Walau bagaimanapun, atas sebab tidak puas hatinya British dengan orang Melayu kerana telah menyokong Jepun dan ketidakpercayaan mereka kepada orang Melayu yang akan mengekalkan kepentingan British di tanah Melayu, maka Malayan Union ini dibentuk. Dan Sir Harold Carmichael telah dilantik sebagai wakil British untuk mendapatkan tanda tangan Raja-Raja Melayu. Ini adalah antara beberapa sebab penubuhan Malayan Union. Ianya bertujuan untuk menyatukan negeri-negeri di Tanah Melayu dan meningkatkan kecekapan pengurusan pentadbiran. Justru semua negeri di Tanah Melayu diletakkan di bawah satu pentadbiran sahaja. Dan sebagaimana dinyatakan tadi, British menyimpan perasaan anti-Melayu kerana orang Melayu telah bekerjasama dengan Jepun sebelum ini. Dan pengelalaian Malayan Union akan dapat melemahkan kuasa orang Melayu, terutamanya Raja-Raja Melayu. Alasan lain untuk ditubuhkan Malayan Union ialah sebagai asas kepada British untuk menyediakan masyarakat tempatan untuk membolehkan mereka memerintah dan mentadbir negeri sendiri mengikut kerangka yang dimahukan oleh British. Ini adalah ciri-ciri utama yang terkandung atau yang membentuk Malayan Union. Yang pertama, semua negeri Melayu, melainkan Singapura, telah disatukan di bawah pemerintahan Governor British. Dan Governor ini pula dibantu oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Undangan. Majlis ini kalau kita boleh samakan seperti Parlimen dan juga Dewan Negara serta barisan menteri-menteri yang membantu Governor dalam kerangka zaman sekarang. Walau bagaimanapun, kalau melihat Raja-Raja Melayu tidak terdapat dalam negeri tersebut. Singapura pula dijadikan tanah jajahan berasingan. Ia tidak termasuk dalam Malayan Union. Dan yang ketiga, kedaulatan Raja-Raja Melayu terus dihapuskan. Dan yang keempat pula ialah hak kerakyatan yang sama bagi semua orang tanpa mengira bangsa dan keturunan berdasarkan konsep jus soli, mana-mana orang yang lahir di Malaysia ataupun di tanah ini boleh mendapat warga negara Malayan Union. Orang Melayu mempunyai sebab untuk menentang Malayan Union dan sebab-sebab utama penentangan ini ialah pertama sekali, kuasa Raja-Raja Melayu dilenyapkan dalam urusan pentadbiran. Yang kedua, Singapura dipisahkan dari Malayan Union dan ia kekal sebagai tanah jajahan British. Dalam erti kata lain, Singapura mungkin tidak akan mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, hak kerakyatan diberikan berdasarkan prinsip jus soli tanpa menghiraukan ataupun tanpa meraihkan warga asal, penduduk asal yang terdiri daripada orang Melayu dan juga orang-orang asal di tempat ini. Malayan Union juga telah memberikan hak sama rata kepada semua warga negara tanpa mengira bangsa. Ianya kedengaran sangat baik, tetapi kalau kita lihat dalam konteks sejarah, bagaimana hak sama rata yang dibuat oleh British telah menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi kerana pembahagian kaum telah dibuat berdasarkan kerja dan juga bidang masing-masing.
orang-orang Cina terlibat dengan perdagangan dan juga perniagaan serta perlombongan industri. Mereka duduk di bandar-bandar, manakala orang-orang Melayu melakukan kerja-kerja pertanian asasi sara diri seperti pertanian sara diri, perikanan sara diri dan seumpamanya, manakala kaum India berada di estate-estate. Perkara tersebut telah mengundang ketidaksamarataan dan juga ketidaksamarasaan di dalam pembahagian ekonomi. Ianya dalam Malayan Union telah dijelaskan lagi menyebabkan penduduk peribumi langsung tidak memiliki apa-apa keistimewaan. Dan antara perkara utama juga yang menyebab penentangan terhadap Malayan Union ialah cara Sir Harold MacMichael mendapatkan tanda tangan Raja Melayu dengan menggunakan cara paksaan dan ugutan. Ini telah mengundang kemarahan orang Melayu yang sangat menghormati dan sangat mengagungkan institusi raja tersebut. Walaupun Malayan Union mendapat tentangan hebat daripada orang Melayu, berlaku kebangkitan di seluruh negara dan seumpamanya, tetapi Malayan Union tetap diisytiharkan pada 11 April 1946. Ianya diisytiharkan dan Sir Edward Jan telah dilantik sebagai Governor pertama. Orang Melayu telah memulaukan majlis pengisytiharan itu dan kerana pemulauan dan juga kebangkitan yang dilakukan, akhirnya orang British terpaksa mengalah dan mereka menggantikan Malayan Union kepada Persekutuan Tanah Melayu. Kita akan bercakap tentang Persekutuan Tanah Melayu. British juga sedar tanpa sokongan daripada orang Melayu, negara yang dinamakan sebagai Malayan Union ini akan menjadi negara yang gagal.